Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin wa khususan ila hazil musannif Abu Latif as-Samarqandi wa khususan ila kulli masyayikhina wal muallimina wal abaina wal ummatina syahidunillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan, pada pagi ini saya cuba untuk kita sama-sama mengulang kaji ataupun kita koreksi diri kita. Saya nak cuba untuk kita sama-sama istiqamah untuk setiap paginya kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan, sebab Nabi ada sebut bahawa setiap hari yang dilalui oleh seseorang itu, Nabi kata tadi, Nabi kalau tidak melalui satu hari tanpa pertambahan ilmu atau pertambahan makrifat kepada Allah, maka hari yang dilalui itu tidak ada keberkatan baginya. Jadi kita pun nak ambil daripada kemuliaan dan keberkatan daripada bulan Ramadan. InsyaAllah pada pagi ini kita cuba untuk baca kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang ghaflah, orang yang lalai, orang yang lupa. Jadi kita cuba baca start daripada bab yang pertama. Jadi tuan-tuan yang dengar live ini boleh tolong sharekan sama-sama, nak sama-sama kita rehat waktu pagi ni. Lepas kita sembahyang subuh berjemaah bersama dengan keluarga, saya imam, saya sembahyang kat masjid. Jadi yang telah sembahyang berjemaah, kita dapat banyak buat zikir dah. Kita dah berzikir, kita dah banyak. Antara zikir yang boleh diamalkan pada waktu pagi adalah zikir anak kunci syurga, la ilaha illallah miftahul jannah. Berbanyakkanlah zikir ini sampai waktu nampak, sampai waktu duha, sampai cerah matahari, daripada subuh sampai waktu matahari. Ada ulama sebut boleh baca 1000 kali sehari. Setiap pagi lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1000 kali itu lebih kurang setengah jam. InsyaAllah kita boleh cuba sama-sama amalkan. Ataupun kita boleh banyakkan zikir-zikir yang lain, macam kita selawat pada Nabi ke, kita apa lagi. Ada juga yang memenuhi waktu paginya dengan baca Al-Quran. Allah sebut wal Quran al-fajr, innal fajri kana mashhuda. Al-Quran itu dibaca pada waktu fajar, sama ada sebelum subuh ataupun selepas subuh. Tak kiralah mana-mana. Maknanya Al-Quran itu dibaca yang terbaiknya dibaca pada waktu fajar. Baiklah, apapun ala kulli hal, kita akan cuba baca sama-sama kitab Tanbihul Ghafilin. Saya baca saja sebab kitab ni panjang, kalau saya hurai pula jadi panjang pula. Jadi saya cuba baca, kalau yang perlu hurai kita hurai, yang boleh faham kita fahamkan, insya-Allah. Kitab Tanbihul Ghafilin ini dikarang oleh Imam Abu Latif as-Samarqandi, yang khusus membicarakan tentang ilmu bab jiwa, bab hati, untuk kita membersihkan jiwa. Jadi elok sangatlah bulan puasa ni pun kita nak melatih diri, bukan kita semata-mata nak melatih perut kita, lapar kita, jasmani kita. Kita juga nak melatih rohani kita untuk banyak menerima penyucian. Sebab itulah Imam Ghazali sebut ada beberapa kategori orang yang berpuasa. Ada orang awam, ada orang khawas, orang istimewa, ada orang khawasul khawas. Orang awam ni dia puasa, Imam Ghazali sebut dia hanya sekadar nak tak tahan lapar dahaga. Dia tahan lapar dahaga, tahan perut je. Tapi orang yang istimewa pula, dia akan menahan dirinya daripada bercakap benda-benda yang tak elok, memandang benda-benda yang tak elok. Apalagi dia akan cuba untuk memelihara hatinya. Dan orang khawasul khawas, dia akan cuba untuk memelihara keikhlasan dalam amalannya. Jadi inilah beberapa tingkatan-tingkatan dalam ibadat. Jadi mudah-mudahan kita dapat melatih semua kategori tadi. Kita nak melatih semua kategori tadi. Baik, kita cuba baca bab yang pertama. Sebelum itu saya baca bab muqaddimah daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Apa yang nak disebutkan oleh pengarang tadi, pengarang kita ni Imam Abu Latif al-Sakandari, yang disebutkan daripada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah
wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Tuhan, ud'u, seru ajak, ila sabili rabbika bil hikmah, ke jalan Tuhan, sabil rabbika, Tuhan kamu, bil hikmah, dengan penuh bijaksana. Hikmah ni bijaksana, bijak sini. Apa beza hikmah dengan orang alim? Orang yang penuh dengan hikmah dengan orang penuh dengan alim. Orang alim ni orang yang belajar, orang yang tahu. Tapi orang yang hikmah ni orang yang tahu dan orang yang boleh letakkan kebijaksanaan pengetahuan dia tadi sesuai pada tempatnya. Itu beza dia. Orang alim, orang belajar kitab, orang tahu ilmu. Tetapi orang hikmah dia lebih tinggi daripada orang alim, iaitu dia dapat meletakkan ilmunya itu sesuai pada tempatnya. Wal mau'izatil hasanah, dan juga nasihat yang baik. Nasihat orang ni dengan nasihat yang baik-baik, bukan nasihat nak tunjuk kita pandai. Kadang-kadang adab dalam memberi nasihat, Imam Ghazali sebut dalam kitab Ar-Risalah Al-Ghazali, adab memberi nasihat ni Imam Ghazali sebut yang pertama, nak kena jaga hati orang yang memberi nasihat, bukan orang yang menerima nasihat. Orang yang beri nasihat itu mula-mula yang kena terima, kena menjaga hatinya, menjaga adab dia. Memberi nasihat adalah orang yang pertama yang nak kena jaga adab, adalah orang yang memberi nasihat, iaitu dia menjaga niatnya dalam memberi nasihat. Aku nasihat saudaraku ini kerana Allah Ta'ala, aku nasihat dia mudah-mudahan dia pun, kita sama-sama nak masuk syurga. Jadi kami nak buat yang terbaik, dan kami nak buat apa yang Allah redha pada kami. Jadi itulah dalam memberi nasihat yang baik. Beri nasihat yang baik. Kalau nasihat ni, bila nasihat ni dia orang dia punya alat panca indera dia adalah hati, bukan lisan, hati. Nasihat ni adalah panca indera. Adalah panca inderanya adalah hati, qalbu. Jadi yang akan menerima nasihat adalah hati orang juga, bukan telinga orang, hati orang. Jadi kita memberi nasihat melalui perasaan hati, dan juga yang menerima juga ada perasaan hatinya. Jadi sebab itulah nak beri nasihat ni pasal niat dahulu. InsyaAllah bila niat kerana Allah Ta'ala, maka Allah akan bagi tahu cara macam mana untuk memberi nasihat yang terbaik. Wajadilhum billati ya ahsan, dan berjidallah, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Dalam hal-hal agama ada kalanya kita perlu untuk berdebat, terutama tentang hal akidah ataupun hal-hal fiqh. Berdebat di dalam rangka untuk mencari kebenaran, bukan nak mencari mana geng yang paling kuat ataupun mana geng mana paling hebat berdebat. Tidak. Kita punya kesilapan kita pada hari ini, apabila berlaku saja perbincangan ataupun perdebatan di kalangan para ulama, kita ni nak pilih side, nak duduk belah mana. Dan bila berlaku debat, kadang-kadang ada sedikit keegoan. Tambah-tambah kalau sekarang ni orang pakai title belakang, semua pakai title, doktor itu, doktor ini, profesor itu, profesor ini. Bila nak berdebat tak nak kalah. Jadi akhirnya dia buat kesimpulan, saya pun ada hujah, kamu pun ada hujah. Mana kesimpulan dia? Sekadar tu saja. Kita nak, bila Nabi sebut berjidal, tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada hadis. Dan dalam memahami hadis dan memahami Al-Quran, nas-nas ini, dia perlu juga pemahaman orang yang ahli. Bukan kita baca Al-Quran, kita baca hadis, kita faham sendiri, dan lepas tu kita nak bahan dengan orang. Ni ayat Allah sebut, ni ayat hadis Nabi sebut. Tetapi sebenarnya kadang-kadang bukan semua benda bila sebut, bila sahih, bila mutawatir tu jadi boleh amal. Semua itu perlu kepada pemahaman. Baik, ini saya ringkas saja. Jadi penjelasan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberi nasihat kepada kami pada waktu-waktu lapang, baginda khawatir akan menjemukan kami. Maka saya kumpulkan, maknanya Imam Abu Lais tadi mengumpulkan dalam buku ini beberapa nasihat hikmah, semoga memuaskan hati orang yang memperhatikannya. Dan pesanku, Imam Abu Lais berpesan agar diperhatikan dan difikirkan untuk pribadinya sendiri. Apa yang kita sebutkan di sini dimohonkan untuk dilihat pada diri sendiri. Tuan-tuan, bila baca kitab hadis, bila baca kitab yang membersihkan hati, biasa kat masjid-masjid orang baca kitab apa tu, kitab-kitab apa tu, kitab penyucian jiwa ni, sebenarnya dia kena merujuk pada diri kita. Ataupun kita baca apa-apa saja kitab agama, apabila ada nasihat-nasihat agama, semua itu kena rujuk pada diri kita. Bukan kita bila ustaz dengar kat depan, kita tengok jelin-jelin pada orang lain. Itu tak kena tu. Kita kena, dia ni lah buat, dia ni buat, atau tak kena. Kita kena pada tengok pada diri kita sendiri sebenarnya. Disebutkan Allah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu orang yang beramal, Allah kata, dan melaksanakan apa yang diajarkan, dan melaksanakan apa yang diajarkan kepada orang-orang, dan apa yang kamu pelajari. Allah pesan kepada kita semua untuk dapat beramal dengan ilmu yang kita pelajari, dan kita mengajarkan apa yang kita pelajari tersebut. Ada lagi Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah di kalangan orang alim, orang ulama, orang yang tahu, orang yang kenal Allah, orang makrifat kepada Allah. Jadi kalau kita nak tahu kadar ketakutan ataupun takwa kita kepada Allah, tengok juga kepada ilmu kita. Ya, kadang-kadang orang ni bertindak atas dasar benda dia tak tahu. Jadi sebab benda tak tahu tu lah menyebabkan dia jahil, dia tak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, kita akan bertindak dengan sesuatu yang boleh mengundang keridhaan Allah, dan menjauhi apa yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Allah sebut lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Wahai orang berselimut, bangunlah dan beringatlah. Allah sebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sudah berselimut, maknanya dalam Nabi baru terima wahyu, Allah pesan pada Nabi bangun untuk menyampaikan peringatan. Penting peringatan ni, ya, supaya kita sama-sama ingat. Jadi waktu pagi ni pun kita biasanya tarik selimut balik, bukan nak kait dengan yang tadi. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita rehat tu, bolehlah kita dengarkan, dan kita kongsi-kongsikan video ini. Ayat lain Allah sebut, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan yang berguna bagi orang-orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang yakin. Orang yang beriman bila dengar ayat Quran, maka terus masuk dalam hatinya, terus diingatkan dirinya. Rasulullah bersabda lagi, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Berfikir sesaat itu lebih baik daripada ibadat 1 tahun. Berfikir tentang kejadian Allah, ciptaan Allah, muhasabah diri, maknanya dia kembali mengingat atas dirinya bagaimana hubungannya dengan Allah, maka itu lebih baik daripada ibadat 1 tahun. Baik, iaitu disebutkan, iaitu ibadat 1 tahun tanpa memikirkan hikmah yang terkandung dalam peraturan, terutamanya yang dapat merubah akhlak, budi pekerti. Maknanya dalam setiap perbuatan kita, bila Nabi sebut tak macam tadi tu, kita kena fikir balik hikmah, kenapa kita sembahyang, kenapa kita berzikir, kenapa kita itu, kenapa kita ini. Mudah-mudahan dengan kita berfikir itu, kita dapat menyelami dan dapat menambahkan iman. Sebab itu Nabi pada awal-awal kenabian, Nabi Allah aturkan Nabi untuk beruzlah di Gua Thur. Nabi mula-mula tu Nabi beribadat seorang, duk bersendiri. Bila bersendiri, kita akan ada ruang untuk kita dengan Allah berdua-duaan. Itu adalah memang orang berkasih-kasihan ni dia nak berdua je. Jadi diajarkan kepada Nabi untuk duk berdua dengan Allah. Apabila duk berdua dengan zikirnya, dengan fikirnya, maka itu menambahkan iman, menambahkan kedekatan dan makrifat kepada Allah. Jadi sebab itulah dalam bulan Ramadan ini kita sebenarnya dituntut untuk menyucikan jiwa, menyucikan diri. Kita ada peluang yang Allah berikan kepada kita duduk bersama dengan keluarga ini. Mari kita tengok sama-sama kita bersih diri kita dan keluarga kita. Dan siapa yang mencuaikan segala nasihat sejarah sahabat-sahabat dan orang-orang soleh, maka ia terkena salah satu daripada 2 macam, iaitu dia akan ada penyakit dia. Sama ada dia merasa puas dengan amalannya yang sedikit, lalu merasa telah mencapai kedudukan seperti mana orang-orang terdahulu yang sombong dengan amalnya yang banyak, lalu atau yang orang yang pertama, kalau dia tak ikut nasihat ni, ataupun dia tidak mengikuti, tidak ambil berat tentang nasihat-nasihat yang baik, maka dia akan merasa puas dengan amalnya yang sedikit. Lalu dia merasa seolah-olah dia ni macam sampai kedudukan makam macam orang soleh terdahulu. Ataupun penyakit yang kedua, dia akan sombong dengan amalannya yang banyak, lalu merasa lebih baik dari orang-orang lain, maka akan gugurlah semua amalannya, tuan-tuan. Ini paling penting. Orang yang selalu dengan nasihat ni, orang yang selalu nak ambil hal, jaga hati dia ni, dia akan ada 2 penyakit kalau dia tak ikut, kalau dia tak tak nak belajar ataupun tak nak dengar nasihat dan nak tengok tak nak belajar kita tasawuf ni. Dia akan ada 2 penyakit. Yang pertama,
Orang ni akan jadi dua penyakit. Orang pertama ni kategori dia ni jenis beramal sikit, tapi dalam beramal sikit dia duduk perasan yang dia ni dah sampai maqam macam orang soleh terdahulu. Ataupun dia beramal banyak tapi tak belajar tasawuf. Beramal banyak sehingga dia merasakan dia dah lebih baik daripada orang lain. Macam kita lah, dah pergi masjid dah rasa baik pada orang lain. Tuan-tuan, bila pergi masjid ni bukan satu lesen tau. Bila pergi masjid bukan jadi lesen untuk kita rasa lebih baik daripada orang lain. Bahkan kita pergi masjid ni untuk membersihkan diri kita. Tapi masalahnya pergi masjid ni banyak puak tu, banyak puak ni. Orang pergi masjid mula memandang hujung mata kepada orang tak datang masjid. Kami pergi masjid, kamu pergi kedai kopi. Jadi kita ni nak mengasing-asingkan orang. Bila merasa lebih baik, itu satu fitnah. Baik, itu dua penyakit. Sebaliknya, apabila dia suka memperhatikan sejarah perjalanan hidup para salihin yang terdahulu, dia akan merasa masih sangat sedikit amalannya, sehingga ia membuatkan dia ni lebih rajin. Sebab itulah kita kena baca kisah-kisah orang-orang soleh, dengar kisah-kisah orang soleh. Mudah-mudahan jadi motivasi bagi diri kita untuk lebih banyak beramal dan menambah kebaikan. Kepada Allah lah kami mohon taufik dan hidayah, dan semoga kebaikannya mencapai sebesar-besar keberkatan. Sungguh Allah Maha Pemberi dan Maha Kuasa. Baik, kita masuk bab yang pertama, bab ikhlas, bersih hati daripada segala matlamat selain daripada keredaan Allah. Bab pertama ikhlas, yakni bersih hati dari segala matlamat selain keredaan Allah. Al-Faqih Abu Laith berkata, telah menerangkan kepada kami Muhammad bin Al-Fadil bin Ahnaf berkata, telah menerangkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Al-Qarabisi, ia berkata telah menerangkan kepada kami Ibrahim bin Yusuf, ia berkata telah menerangkan kepada kami Ismail bin Ja'far daripada Amru Maula Al-Muttalib dari Asim, dan Muhammad bin Labid berkata, panjang kalau baca rawi ni, saya baca hadis tu nanti. Akhwafu ma akhafu alaikum syirku al-asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirku al-asghar? Qala ar-riya. Yaqulu Allah Ta'ala lahum yawma yujazil ibada bi'a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khaira. Yang sangat saya khawatir atas kamu adalah syirik yang kecil. Sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah syirik yang kecil itu? Maka jawab baginda Nabi, iaitu riya. Pada hari pembahasan kelak, Allah berkata kepada mereka, pergilah kamu kepada orang-orang dahulu yang kamu beramal kerana mereka di dunia. Allah pesan, lihatlah di sana kalau kamu mendapatkan kebaikan daripada mereka. Riya. Riya ni apa dia? Riya ini beramal untuk dilihat oleh orang lain, dipuji oleh orang lain. Banyak. Abu Lais berkata, dikatakan pada mereka itu demikian kerana amal perbuatan mereka di dunia itu secara tipu, maka dibalas pula yang demikian. Orang yang riak, orang yang buat amal nak menunjuk pada orang. Aku semayang dekat masjid sebab nak suruh orang panggil aku lebay. Aku semayang kat depan nak suruh kata aku ni lebay. Apa lagi? Aku buat baik, aku tunjuk itu, tunjuk ini, nak suruh orang kata aku ni baik. Maka perbuatan tadi Allah kata akhirat nanti kamu pergi minta pahala dengan orang siapa kamu duk menunjuk. Itu bahayanya amalan riak. Sebab tu dalam kita nak buat apa sesuatu dalam tasawuf disebutkan, kalau boleh sebaik-baiknya, dan memang sirah para orang salafus soleh, mereka beramal dalam keadaan mereka menyembunyikan amalan mereka. Kalau kita nak menunjuk, kita sembahyang sunat nak menunjuk, mengaji Quran nak menunjuk, ambil gambar dan satu juzuk hari ni dan tarawih dah. Macam-macam kita nak menunjuk, kita update kat Facebook. Semua ni adalah buah-buah daripada riak. Jadi dia ada beza tau antara riak dengan nak berdakwah. Dia ada beza, sangat beza. Kalau berdakwah ni kita nak mengajak orang buat kebaikan, memang ada istilah dia mencontohkan, tetapi kita kena sedar diri kita ni duduk level mana. Kita ni level nak masih lagi nak menjaga hati daripada terkena penyakit riak, ataupun kita dah bersih daripada benda tu dan kita nak mengajak orang. Jadi ni dua keadaan yang berbeza. Akhirnya memanglah innamal a'malu binniyat. Tengok pada niat. Jadi kalau kita betul-betul dapat bersihkan diri kita, tidak nak menunjuk pada orang lain, maka silakan. Tetapi kalau perbuatan itu kita rasa di atas diri kita ni masih lagi ada sikit, walaupun sikit, kan, tak masuk syurga orang sombong kan, walaupun sebesar zarah,
sedikit rasa hebat, sedikit rasa apa aku buat ni nak suruh orang kata aku bagus, baik, terbaik, hebat, tahniah. Tak, jadi semua itu ada rasa-rasa yang begitu, maka tak payahlah. Sebab itu kita masih lagi dalam keadaan nak terbiah hati. Sebab itu benda ni tak sama level-level orang macam kita ni, baik sembunyikanlah. Tapi kalau orang yang kita kata kita dah yakin atas diri dia lah, dia dah yakin atas dia ni tak ada niat, dia dah tahu apa, dia belajar akidah, dia dah tahu apa, harta-harta ini sekadar pinjaman daripada Allah, dia ni hanya orang tengah. Dia hanya tahu dia nak bagi sesuatu ini, dia hanya menyampaikan apa yang Allah tanggungjawab atas pada dia. Dia tak ada pun rasa sekelumit, rasa bangga, rasa hebat. Ni tak apa. Tapi kalau kita masih lagi tengok nak tengok orang komen, nak tengok orang lain atas amal perbuatan kita, maka baik kita tak payah. Baik kita mengelak. Sebab apa akhirat nanti Allah sebut, Nabi sebut Allah akan suruh kita minta pahala dengan siapa yang kita duk menunjuk tu. Dengan siapa nak suruh kita, orang kata kita baik tu, kita pergi minta pahala dengan dia lah. Kalau kamu nak pahala kepada aku, Allah lebih kurang lah. Kalau kamu nak pahala kepada aku, kamu nak redha aku, kamu buat ikhlas kerana aku. Tapi kalau kerana sebab nak nunjuk pada orang lain, minta pahala dengan dia lah. Baik. Firman Allah, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah membalas cara tipu daya mereka itu dan membatalkan semua amal perbuatan mereka itu. Kerana kamu dahulu tidak beramal untukku, maka pembalasan amalmu itu tidak ada padaku. Sebab tiap amal yang tidak ikhlas kepada Allah, maka tidak sampai kepadanya. Kerana itu tiap amal yang dikerjakan tidak kerana Allah dan kerana lainnya, maka Allah melepaskan tangan daripadanya. Abu Laith meriwayatkan dengan sanad daripada Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis qudsi, Allah telah berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki, ana ghaniyun 'anil 'amali alladhi fihi syirkatun li ghairi, faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un. Akulah yang terkaya daripada semua sekutu, aku tidak berhajat kepada amal yang dipersekutukan yang lain-lainnya. Maka siapa yang beramal lalu mempersekutukan kepada yang selain daripadaku, maka aku berlepas bebas daripada amalan itu. Allah sebut hadis ini sebagai dalil bahawa Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas melulu kepadanya. Maka yang tidak ikhlas tidak diterima, tidak akan ada pahalanya, bahkan tepatnya tetap dalam neraka Jahannam. Sebelum itu nak sebutkan bahawa malaikat kiri kanan tengok kita semayang, malaikat right, malaikat tanda semayang kita betul tak betul, takbirnya macam mana, Fatihahnya, contoh ibadat semayang lah ni, malaikat tanda betul tak betul apa semua. Tetapi apabila masuk bab hati, kamu semayang kerana apa, maka hak ni Allah tahu. Sebab tu kan ibadat yang secara zahir ni nampak kalau perbuatannya sah daripada sudut syarak sah, tapi daripada sudut kalbu, ini sangat penting. Ini tapisan daripada Allah sendiri. Kamu semayang, kamu buat amal, kamu sedekah, kamu buat apa-apa kerana apa. Maka kalau kamu tidak ikhlas kerana Allah, maka perbuatan itu dicampak atas muka balik. Disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, suratul Isra, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang menginginkan dunia dengan amalnya, kami berikan kepadanya dari kekayaan dunia. Bagi siapa yang kami kehendaki kebinasaannya, kemudian kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam sebagai orang yang terhina dan terusir jauh dari rahmat Allah. Dan siapa yang menginginkan akhirat serta berusaha dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas dan disertai iman, maka usaha amal mereka itulah yang akan terpuji, yang akan diterima. Disebutkan lagi dalam surah dalam satu ayat lagi disebutkan, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Masing-masing dari dua golongan kami beri rezeki, dan pemberian Tuhanmu tidak terhalang, baik terhadap orang mukmin ataupun orang kafir, bercampur dengan maupun pelacur.
Dari keterangan ini, ayat ini, maka nyatalah bahawa yang beramal kerana Allah maka akan diterima, sedangkan yang beramal tidak kerana Allah tidak diterima dan hanya mendapat lelah dan susah semata-mata. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi bersabda, Rabbu shaim laisa lahu hazun min sawmihi illa al-ju' wal 'atash wa rabba qa'imin laysa lahu hazzun min qiyamihi illa as-sahru wan nasabu. Ada kalanya ni kita orang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, ju' wal 'atash. Dan ada kalanya orang-orang yang bangun malam tidak dapat apa-apa daripada bangunnya kecuali dia tidak tidur semata-mata, yakni tak dapat pahala pun. Orang puasa, Allah sebut dua keadaan. Orang puasa kadang-kadang dia tak dapat apa kecuali lapar dan dahaga saja. Duk main lapar, duk main dahaga saja, duk main tahan, tapi tak ada apa. Ada kalanya orang bangun malam untuk ibadat, untuk semayang dan sebagainya, tetapi dia hanya buat tu sebagaimana dia tak tidur. Dia hanya macam tak tidur saja, tak ada apa nilai. Sebab apa? Ini sangat bergantung kepada niat. Sebab apa dia beramal? Seorang ahli hikmah berkata, contoh orang yang beramal dengan riya adalah, atau sum'ah, itu bagaikan seorang yang keluar ke pasar dan mengisi kantongnya dengan batu. Orang yang pergi ke pasar, isi beg dalam beg duit dia dengan batu, sehingga orang-orang melihat kantongnya, iaitu beg duitnya itu yang berat, yang penuh itu, merasa kagum dan berkata, alangkah penuhnya kantong dia, beg duit dia. Semua orang merasa kagum dan berkata, alangkah baginya, alangkah dalam keadaan penuh kantong penuhnya kantong wang orang itu, tetapi sama sekali tidak berguna baginya, sebab dia pun sebenarnya tak dapat beli apa-apa, hanya semata-mata nak suruh orang puji dia ni orang kaya, orang hebat, beg duit penuh. Demikian juga orang yang beramal dengan riak dan sum'ah tidak ada pahalanya di akhirat. Itu ibaratnya orang pergi ke pasar, pergi ke kedai, dengan orang zaman dulu kan dia letak kantong dekat pinggang kan, jadi dia ikat dekat pinggang dia tu dengan kantong uncang tu, dan itu beg duit orang zaman dulu, jadi penuh keliling pinggang. Itu ibarat orang sum'ah, orang riak. Padahal dalam tu apa? Batu, bukan emas, batu. Dan dengan batu dia tak dapat beli apa-apa pun kalau pergi kedai. Dia sekadar nak menunjuk dia pergi kedai yang dia ni duit banyak. Itulah ibaratnya orang yang menunjuk dalam ibadat. Firman Allah dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami periksa setiap amal perbuatan mereka, lalu kami jadikan ianya debu yang berhamburan, tak ada apa. Bila Allah cek balik ni sebab apa, tak ikhlas, nak menunjuk pada orang, ianya haba'an manthura, debu-debu yang bertebangan. Imam Waqi' meriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri daripada orang yang mendengar Mujahid berkata, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, saya bersedekah mengharapkan keredaan Allah dan ingin juga disebut sebagai orang baik. Maka turunlah ayat 110 surah Al-Kahfi. Ini satu kisah seorang sahabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka siapa yang benar-benar mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia berbuat amal yang baik dan janganlah mempersekutukan Allah dalam semua ibadatnya dengan sesiapa pun. Allah nak pesan, jangan, Allah pesan apa ni? Jangan mempersekutukan Allah dalam hal ibadatnya dengan sesiapa pun. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maknanya bersekutu dengan Allah, bersekutu dalam hati kita, dalam meletakkan niat pun Allah tak nak dah. Nak buat kerana Allah lah semata-mata, 100% kerana Allah. Allah tidak nak dalam perbuatan baik, amal soleh kita tu bercampur. Ya.
Allah tak nak bersekutu dengan niat saja. Niat pun kita biasa belajar belajar berakidah, bertauhid, bersekutu dengan Tuhan-Tuhan lain. Nah, Allah ni tidak bersekutu dengan siapa pun dalam mencipta, dalam mengatur semua alam. Nah, ini dalam hal niat pun Allah tidak nak dalam niat kita bercampur antara niat kerana Allah dan niat kerana benda lain. Tak nak, itu pun Allah tak nak. Maha suci Allah dari bercampur niat yang sebegitu. Sedangkan tubuh badan kita pun Allah bagi, rezeki kita yang kita nak kononnya nak buat sedekah, nak baik apa semua tu pun Allah bagi, rasa pun Allah bagi. Kenapa nak bersekutu? Tak, sebab itulah jadi sahabat tadi, kisah dia apa dia tadi, seorang sahabat jumpa dengan Rasulullah, kata dia suka bersedekah, tapi dalam sedekahnya dia memang dia ada dua niat. Dia nak niat kerana Allah, dan dia nak niat tu sedekah dia tadi kerana nak suruh orang pandang dia ni jadi orang baik, dia ni orang baik. Maka Allah sebut dah tadi, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah mensekutukan Allah dengan apa pun, dalam hal ibadat dengan apa pun. Maknanya dalam perniat pun Allah kata jangan bersekutu, jangan nak mencampur niat dalam hal nak kita berniat berbuat amal. Sebab tu kenapa pakai baju ni nak suruh orang kata kita ni apa soleh, nak suruh kita kata ni baik. Kenapa buat video live nak suruh orang kata kita ni apa ada ilmu, nak sebar kepada orang. Tolonglah jaga hati kita sama-sama. Sebab tu tuan-tuan yang dengarkan benda ni, yang mengikuti live ini, tolong share lah, sambil-sambil kita rehat, sambil-sambil kita baring tu boleh kita dengar sama-sama, mendapat manfaat insya-Allah. Seorang pujangga berkata, sesiapa yang berbuat tuju tanpa tuju tidak berguna perbuatannya. Siapa yang takut tanpa hati-hati, maka tidak berguna takut itu. Seperti mana ia berkata, saya takut seksa Allah, tetapi tidak berhati-hati dengan dosa. Sembang je lah. Maka tak berguna takutnya itu. Siapa mengharap tanpa amal, mengharap nak syurga, nak redha, tapi tak buat amal, seperti mengharap pahala daripada Allah tetapi dia tak buat amal, maka tidak berguna harapannya. Harapan dia kepada Allah tu tak berguna. Khauf, rujuk dia itu, pengharapan dia kepada Allah itu tak berguna, tapi dia tak buat. Sebab apa? Sebab dia tak buat amal. Dia mengharap kepada Allah tapi dia tak buat amal. Itu sembang juga. Macam tadi, orang yang takut kepada neraka tapi tak buat dosa juga, sembang. Siapa yang niat tanpa pelaksanaan, niat akan berbuat kebaikan tetapi tidak dilaksanakan, akan tidak berguna niatnya itu. Siapa yang berdoa tanpa usaha, seperti berdoa semoga mendapat taufik untuk kebaikan tetapi tidak berusaha untuk kebaikan. Cuma bab niat tadi, ada ulama sebutkan bahawa niat nak buat baik pun dah dapat pahala. Ini nak menunjukkan Allah Maha Kaya. Al-Ghani, Allah tak gerekuk, Allah Maha Kaya. Kita niat nak buat baik malam tu, waktu malam kita niat, ya Allah aku nak bangun tahajud, niat saja. Kadang-kadang kita ni nak niat pun malas. Ya Allah aku ada duit ni, aku nak sedekah, niat saja dapat. Dan daripada niat tu dia akan buat dia akan mendorong kepada pelaksanaan insya-Allah. Sebab tu dalam ingat dulu masa motivasi, orang buat kursus motivasi, budak-budak UPSA, okey nak apa ni, nak 5 apa, 5A dulu, 5A lah, sekarang 6A kan. Nak apa, nak 5A. Jadi buatlah muka apa, jari, lukis jari, tampal dekat almari, tulis 5A, supaya apa, setiap hari tengok tu ada niat, aku nak 5A, nak 5A, nak 5A. Bila nak 5A, kita akan mendorong, kita dah ada niat, dah ada pemikiran, pusat fokus kita akan mendorong pelaksanaan untuk mencapai 5A. Samalah juga dengan hal-hal ibadat. Niat dulu kita nak buat baik, niat. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dengan izin Allah. Siapa yang beristighfar tanpa menyesal, maka tidak ada berguna istighfarnya. Ni Imam Al-Laits menampelak kita lah ni. Berzikir, istighfar, astagfirullah, tapi tak rasa apa-apa, sekadar wirid saja. Boleh, dia ibarat dia macam air lah. Macam air kita ambil, kita nak ambil air ni, kalau nak suruh berkesan, nak suruh ambil air, kita nak cebok air kan, kita akan guna gayung kan. Bila ambil yang gayung, dia akan penuh dengan atas gayung. Tapi kalau kita nak cebok air tu, kita guna saji, ada lubang banyak, maka air akan keluar. Jadi sebab itu ibaratnya kalau kita beramal tanpa tahu,
amal tu ada tapi tak lekat lah, tak berapa nak lekat. Ada lekat-lekat sikit-sikit tapi tak dapat seperti mana sepatutnya. Sebab apa? Tak disertai dengan ilmu. Apabila istighfar tak tahu apa benda kita istighfar, bila berdoa tak tahu apa benda kita berdoa, bila berzikir tak tahu apa benda makna kita berzikir. Dan sebab tu dalam setiap amalan kita kena ada hati, ada ilmunya, ada pengertiannya, ada hadir hatinya. Jadi istighfar tanpa menyesal, cakap sajalah. Nah, siapa tidak menyesuaikan zahir dengan batinnya, seperti zahirnya berbuat kebaikan tetapi hati tidak ikhlas. Siapa yang beramal tanpa ikhlas, maka tidak ada bergunalah amal perbuatannya. Panjang lebar disebutkan oleh pujangga tadi, Imam Abu Lais menyebut kepada kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi akhiriz zaman al-qawamu aqwamun yajlibuna ad-dunya bid-din fayalbasuna lin-nasi julud ad-dha'ani fid-dini alsinatuhum al-ahla min as-sukkar wa qulubuhum qulubudh dhi'ab. Yaqulullahu ta'ala abi taghtaruna am alayya tajtari'un fabi khalaftu la'ab'athanna alaihim fitnatan tada'ul hakima al-aqila fiha hayran. Akan keluar nanti pada akhir zaman satu kaum, satu golongan aqwam yajlibuna, yang mencari dunia dengan agama, dengan yajlibuna dunya biddin. Yang akan ada satu zaman di akhir zaman nanti, Nabi sebut satu kaum yang mencari dunia dengan menjual agama. Memakai pakaian bulu domba, maknanya pakai pakaian zuhud. Lidah mereka lebih manis daripada madu. Bila mereka berbicara manis, cantik, sedap. Kalau kita ni pandai bercakap lah, pidato pandai, hebat lah. Sedangkan hati mereka bagaikan serigala. Serigala ni sifat dia nak menerkam, nak ambil kesempatan, ambil peluang, tunggu, menyamar, ambil peluang. Serigala kan, kalau dia duduk menyeruk tepi kawalan apa, di kawasan-kawasan apa, sekawan apa, domba. Domba ni biri-biri kami duduk mengagut tu, maka serigala ni akan menyamar kan, cerita rakyat kan, menyamar pakai bulu biri-biri ke, menyamar bawah celah-celah lalang ke, dia akan tunggu saja. Ini serigala sifat dia nak terekam, tunggu nak terekam. Maka Allah akan berfirman pada mereka, apakah terhadapku mereka bermain-main dan melawan? Allah kata, kamu nak main-main dengan aku ke ni? Dengan kebesaranku aku bersumpah akan menurunkan kepada mereka fitnah ujian sehingga orang-orang berakal tenang akan bingung. Payah benda ni. Orang yang Nabi sebut akhir zaman nanti akan hadir orang yang menggunakan agama sebagai jual beli dunia dia. Memakai pakaian domba, maknanya pakai agama lah, pakai jubah, pakai sorban, apa lagi, orang panggil ustaz, orang panggil doktor, orang panggil tuan guru, tetapi hati mereka, dan mereka bila bicara manis macam madu, lebih pada madu. Maknanya hebat dia cakap, orang boleh terpana, orang boleh terpukau dengan percakapannya, sedap, tapi hatinya bak serigala. Kalau minta maaf jauh lah. Serigala kalau sekarang ni bukan nak tekam serigala ni nak tekam domba. Kalau manusia ni bukan nak tekam orang, dia nak tekam duit lah. Dia jual beli. Maknanya dia nak tukar ilmu agama dia dengan duit. Nak ditukar dia punya pengetahuan agama, title dia ditukar dengan keuntungan peribadi. Sebab itulah kadang-kadang benda ni sangat fitnah yang sangat halus dan sangat besar. Itu kadang-kadang bila kita dah ada satu kedudukan, dulu kita orang biasa, boleh kata ustaz private lah, ustaz private sapu biasa je lah, belajar, tambah payment. Bila kita bercakap orang kena dengar, bila apa lagi,
Bila kita bercakap sesuatu, kita kena dengar. Sebab apa? Kita dah doktor, kita dah level tuan guru, apa percakapan kita pasti betul, ya. Bila kita nak sesuatu, pasti kena dapat. Jadi ini antara fitnah-fitnah akhir zaman, mempergunakan agama, menjual beli agama, memakai pakaian domba, memakai pakaian zuhud, pakaian agama, lambang agama, jubah dan sebagainya. Dan dalam masa bercakap manis, cakap tu sedap, tetapi hatinya bak segala. Tunggu nak terkam, tunggu nak untung datang, keuntungan datang, orang panggil terima. Jadi inilah akhir zaman Nabi sebutlah, ya, Nabi sebutlah. Waqi' meriwayatkan daripada Sufyan dari Habib daripada Abu Salih berkata, seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya berbuat satu amal yang saya sembunyikan, kemudian diketahui oleh orang. Maka saya rasa senang, apakah masih mendapat pahala? Ada seorang sahabat tanya Nabi, saya buat amal ni dalam keadaan sorok-sorok dah, tapi ada juga orang tahu tiba, tapi saya tak ceritalah, saya tak ada langsung juga, tapi ada juga orang tahu benda tu. Dan bila orang tahu, saya rasa senang pula. Macam mana ya Allah dapat, macam mana ya Rasul dapat pahala ke? Maka jawab Nabi, laka fihi ajrun as-sirri wa ajruhul alaniyah. Bagimu pahala rahsia dan pahala terang-terangan. Ada dua pahala. Dia buat suatu amal dah rahsia dah sorok-sorok dah, dah tak ada nak menunjuk pada orang, dah memang sembunyi dah, diam-diam dah. Tapi ada juga orang tahu, ada juga orang macam mengintai, ada juga yang Allah takdirkan orang tu lalu singgah ataupun lalu kita tengah buat amal tu, dia melintas. Contoh, kita tak ada niat pun nak nunjuk pada orang, memang tak ada. Ya Allah, aku nak buat orang biar sembunyi, nak jaga niat aku, nak jaga daripada riak, nak jaga daripada menunjuk pada orang lain, biarlah amal aku ikhlas padamu, tak bercampur dengan niat lain. Sahabat tadi, bila dia dah buat, tetapi lepas dia dah buat tu, ada orang tahu perbuatannya, dan dia ada rasa senang dalam hati. Ya Allah, dia tahu aku buat apa, dia tahu aku buat baik. Itulah, setakat tu lah. Maka Nabi sebut baginya pahala berbuat dalam keadaan rahsia, sir, dan juga pahala buat dalam keadaan terang. Ada terang ni maknanya ada orang tu tahulah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Banyak contoh bab sedekah. Sedekah ni kalau kita tengok sirah para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu bila nak bersedekah, mereka bersedekah dalam keadaan sembunyi waktu malam. Dahulu tak sama waktu malam sekarang di PKP kan, nombor kita ambil nombor lah. Waktu malam memang senyap dunia, senyap lah, semua orang duduk dalam rumah, tak ada yang keluar, senyap semua. Bila senyap, jadi ada orang yang ada harta, orang soleh yang berharta, mereka akan pikul uncang-uncang wang, mereka berjalan di lorong-lorong sempit yang mana ada gelandangan orang-orang fakir miskin, mereka letak. Orang fakir miskin tu tidur, malam tidurlah, rehatlah, maka dia letak uncang duit tadi sebelah tempat dia tidur, dekat pipi dia ke, dekat poket, dekat kantong dia ke, dekat perut dia ke. Bila orang tu bangun pagi esok, tengok-tengok ada duit kat perut dia, ada duit dekat pipi dia. Sebab apa? Disedekahkan secara sir, rahsia oleh orang-orang soleh tadi. Tapi kita sekarang ni dah sedekah ke orang, ambil gambar pula, waktu siang ambil gambar pula. Jadi mana penjagaan hati kita? Baik. Ini kita bincang bab ikhlas, tuan-tuan. Maknanya bila bab ikhlas ni amalan sendirilah. Kita tak bincang tentang amalan bagi sumber amal ni hal lain. Ini hal dakwah. Contoh NGO, contoh parti, contoh apa lagi kerajaan, agensi mana-mana. Dia buat satu tim, okey, kita bagi sumbangan. Dia kumpul duit, dia bagi sumbangan. Dia bawa pergi sumbangan, ataupun duit mana-mana stop beli, bawa pergi bagi sumbangan. Itu lain. Sebab itu bersifat berjamaah. Dia perlu kepada tontonan, dia perlu kepada dakwah nak sampai. Mari kita buat baik ni, ada dah orang buat. Itu tak apa. Tapi kalau kita bersifat sendiri, kita sendiri sedekah, duit daripada kita sendiri, kita kumpul. Hak ini hak terbaiknya untuk kita orang awam, kita jaga hati kita. Ni orang soleh dah ni, orang yang dekat dirinya pada Allah pun bersedekah pada waktu malam. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Kita ni siap selfie bagai apa semua.
Jadi ini beberapa perkiraan yang perlu kita muhasabah diri. Kalau ibadat bersifat nafsi sendiri, yang eloknya untuk kita orang awam sembunyikan. Kalau ibadat berbentuk jamaah, ibadat amal jama'i, ibadat yang dikumpulkan ramai-ramai, ibadat yang sebegini, okey, silakan kita berjemaah, solat berjemaah ramai kan. Tapi kalau solat sunat sendirian, elok dalam rumah, elok dalam bilik sendiri. Itu bezanya. Apa lagi? Bersedekah kalau daripada diri kita sendiri, eloknya kita sembunyikan. Mudah-mudahan tak bercampur niat dengan hal lain. Allah tak nak bersekutu dalam hal niat. Sebab tu dan juga kalau jenis sumbang, memberi bantuan daripada sudut yang ramai-ramai, bantuan NGO, agensi dan sebagainya, ayat ni tak apa kita syiarkan, kita tunjukkan kepada orang lain dengan harapan orang lain pun nak menyumbang. Ini dua keadaan yang berbeza. Sebab tu dalam bab sedekah ni, contoh kisah hal yang berlaku kepada Ustaz Abid Liu ni. Ustaz Abid Liu ni kan dia mengumpulkan, dia bawa sumbangan orang lain. Jadi kenapa kita nak kata guna ayat Quran pun tak kena lah. Biar kena lah tempat letak ayat Quran. Ni penting orang hikmah. Orang yang hikmah, bukan orang alim semata, tahu baca ayat Quran tapi tak pandai letak. Baik. Abu Lais berkata, diketahui orang sehingga ditiru. Diketahui oleh orang sehingga ditiru perbuatannya, maka ia mendapat pahala kerana beramal dan mendapat pahala kerana ditiru. Maka seolah-olah dia mencipta satu sunnah kebiasaan, bukan sunnah Nabi, maknanya dia mencipta satu kebiasaan. Di kampung kita, lepas sembahyang subuh, orang semua balik, kita pun duduk buka Quran seorang-seorang tepi tiang. Orang lain dah balik semua, kita seorang-seorang. Ya. Ada orang tengok, kita tak menunjuk pada orang, tapi memang kita buat seorang-seorang. Kita mengaji seorang. Ada orang tengok kita duduk mengaji lepas subuh, cari tiang mengaji. Ini contohlah ni. Dia sambung iktikaf, dia mengaji. Maka apabila perbuatan kita tu orang tengok dan dia pun buat, ni sunnah yang berkembang. Mula-mula seorang, kita seorang yang buat. Lepas tu ada 2 orang, ada 3 orang main duduk sekali. Bukan duduk sekali, duduk tiang lain. Kita duduk tiang ni, ni dia tengok kita duduk, lepas tu tengok 2-3 hari ni, ada 2-3 orang pula duduk tiang lain. Tunggu mengaji sekali, kita dapat pahala. Ni payah lah. Lepas isyak, ada setengah masjid, ada setengah surau tu lepas isyak terus balik, terus siap tutup lampu. Assalamualaikum, lepas bagi salam, taqabbalallahu minna wa minkum, baca doa apa semua, habis tutup lampu terus. Tak main sunat selepas isyak. Ada jenis macam tu. Tapi kita buat keras. Apa ni, tak apalah, suasana ni tak baik, kita belajar kan. Lepas sembahyang isyak, kita pun duduk sembahyang, tengah-tengah tu kita sembahyang sunat. Dengan sebab kita sembahyang sunat, ada juga orang sembahyang sunat. Kadang-kadang begitu, ada siap, adalah bukan semua masjid, ada jenis masjid kampung-kampung hulu-hulu sangat ni, lepas sembahyang, lepas habis sembahyang, dia terus nak tutup lampu, tutup aircon, tutup kipas. Sampai kan orang nak sembahyang sunat pun tergesa-gesa, ataupun orang tak sembahyang sunat tak tenang, ataupun orang tak sembahyang sunat terus balik terus. Ini satu penyakit tak kenalah. Sebab tu dalam nak ngurus rumah Allah ni perlu kepada ilmu juga, bagi peluang. Sebab siapa yang sembahyang sunat selepas isyak ni, 2 rakaat ataupun 4 rakaat ni antara sunnah Nabi tak pernah tinggal. Sebab tu ada ulama sebut lepas sembahyang sunat ba'da isyak ni 2 atau 4 rakaat. Nabi sembahyang, ada riwayat sebut Nabi sembahyang di hari isyak ni ada 2 rakaat Nabi berdiri dan 2 rakaat lagi Nabi sembahyang duduk, dan Nabi tambah satu lagi untuk witir. Ada disebutkan begitu. Sebab itu ada dalam satu mazhab apa tak ingat, mazhab Maliki ke silap, yang mana sembahyang witir tu suatu kewajipan bagi dia kena sembahyang witir. Sebab apa Nabi tak pernah tinggal witir. Jadi ini antara perbezaan ulama dalam memahami ibadat-ibadat. Sebab kalau kita witir ni sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Sebab tu bulan puasa ni, bab solat witir, yang menyebutkan tentang hadis Nabi sembahyang 11 rakaat tu, ada ulama sebut 11 rakaat tu merujuk pada 11 rakaat witir Nabi saja. Belum sembahyang hak lain-lain tu. Belum sembahyang malam qiyamul lail. Itu panjang pula perbahasannya. Baik.
Jadi satu amalan yang dibuat sehingga orang lain tiru, maka dia dapat 2. Dia sebenarnya dia nak rahsia, dia nak sekadar amalan dia seorang, tetapi ada orang tengok dan orang tiru, dia dapat 2 pahala. Sabda Nabi lagi, man sanna sunnatan hasanatan, ni berkaitan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang memberi contoh kebaikan, buat benda baik, yang buat, dia yang starting, dia yang buat contoh dahulu, maka ia mendapatkan pahala dan pahala orang-orang meniru perbuatannya sehinggalah hari kiamat. Dan siapa yang memberi contoh kejahatan, mereka akan mendapat dosa dan dosa orang yang meniru perbuatannya hingga hari kiamat. Sebaliknya pun macam tu. Contoh, kita buat satu amal yang ditiru oleh orang kampung, apa dia? Setiap kali sebelum sembahyang Jumaat, sebelum sembahyang Jumaat, kita seorang-seorang kita ambil mic, ambil speaker, kita buka, kita baca surah Al-Kahfi sebelum sembahyang Jumaat. 1 jam sebelum sembahyang Jumaat. Ni contoh ni. 1 jam sebelum sembahyang Jumaat, kita pun ambil mic, speaker, buka, kita baca surah Al-Kahfi sebelum sembahyang Jumaat. Contoh. Man sanna bisunnati, sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang memulakan satu sunnah perbuatan yang baik. Jadi sejak daripada tu, walaupun dia tak mengaji, tapi ada orang lain pula. Contoh, dia tak datang, dia sakit, tapi ada orang ambil tempat dia mengaji. Dengan sebab dia mengaji, dia buka Al-Kahfi, orang lain pun datang awal masjid, memulakan sunnah yang baik. Itu contoh. Biasanya yang dapat peluang ni siapa? Tok Bilal, Tok Imam, Tok Siap. Dia datang awal masjid kan. Jadi dia memulakan satu sunnah yang baik. Ataupun apa lagi, setiap tahun masjidnya ada buat itu dan ini, program itu yang jadi program tahunan. Siapa pun tukar pengerusi masjid pun, program itu tetap berjalan. Allah, itu pahala sunnah yang memulakan satu contoh yang baik. Macam tadi saya sebut contoh, dialah yang memulakan lepas subuh tunggu untuk mengaji Quran. Maka ada orang ikut, maka ramai. Mula-mula dia seorang, lepas tu jadi 2 orang, lepas jadi 5 orang, lepas jadi 10 orang, duk main ambil tiang orang satu mengaji. Sehingga kan lepas sembahyang pun masjid masih lagi cerah dengan mengaji Quran. Ini bukan bulan puasa saja. Ini nak sebutkan siapa yang memulakan satu contoh yang baik, maka baginya pahala orang yang meniru perbuatan baiknya itu sampai hari kiamat. Maka macam mana para ulama kita yang memulakan contoh amalan-amalan yang baik, kita tiru berterusan amalan mereka, pahala mereka masuk dalam kubur berterusan sampai kiamat. Ini saham yang terbaik. Jadi saya rasa sampai sini saja perbincangan ataupun perbincangan kita tentang ikhlas. Kita ada banyak lagi ni. Kepala Imam Abdul Lais membicarakan banyak lagi. Jadi kita cuba campur nanti. Sikit waktu nanti kita ada masa lagi, kita akan sambung. Kita akan baca, Nabi ambil barakah daripada kitab ini. Mudah-mudahan kebaikannya untuk kita. Jadi bila saya buat live, tuan-tuan tolong sharekanlah, tolong dengar, tolong sharekan sama-sama. Mudah-mudahan kebaikan untuk kita. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.